Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat belaka. Syukur Alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama untuk mempelajari mata pelajaran IT. Dan pada hari ini, kita masih lagi meneruskan kemahiran asas Microsoft Excel. Hari ini kita belajar simple aja. Kita nak tengok apa yang ada pada butang view. Jom kita tengok. Mula-mula kita buka Microsoft Excel. Blank workbook. Dan di mana kedudukan yang saya maksudkan? Kat sini. Nampak tak ada view? Apabila butang view ditekan, terdapat beberapa menu yang disediakan. Normal view maksudnya ialah paparan seperti sekarang ni. Ini adalah normal view. Contohnya macam kalau kita tertekan dekat page break preview, kan, ini kita jarang gunakan lah. Jadi saya tak berniat untuk ajar apa fungsi page break ni, sebab kita peringkat asas kan. Jadi katalah kita tertekan di bahagian yang sebegini. Macam mana kita nak balik asal? Kita tekan dekat bahagian normal view. Okey, dah kembali asal. Jadi tak perlu bimbang lah. Baik, ada satu lagi kat sini. Page layout. Page layout ni kita boleh melihat, katalah kita buat kerja, ada banyak muka surat di dalam Excel yang kita setkan untuk size A4. Size A4 ni size kertas putih yang kita print selalu lah. Itu adalah kertas size A4. Jadi apabila kita banyak buat kerja di dalam Microsoft Excel, kita nak tengok muka surat dia tu, kita boleh tengok dekat page layout. Ini pun rasanya sekadar pengetahuan je lah. Jadi untuk kembali ke normal view, kita tekan balik butang normal dan dia akan kembali asal. Untuk custom view, saya rasa belum lagi sesuai untuk diajar, dan buat masa ni kalau kita tekan pun tak ada apa-apalah. Cuma kalau kita close, dia akan kembali asal untuk page normal. Baik. Kemudian kita pergi bahagian show. Show ni dia tunjukkan apa dekat paparan Microsoft Excel. Contohnya grid lines. Nampak tak? Kita dah tick dah grid lines untuk yang setting asas. Memang grid lines ni ditekan. Apa jadi jika grid lines ni kita buang? Tengok betul-betul. Mana pergi semua garisan? Semua dah jadi kosong, kan? Jadi ini adalah grid lines. Grid lines ni garisan petak-petak ni. Sel. Sel-sel yang ada kat dalam ni, kita panggil dia grid lines. Kenapa perlu hidekan ataupun kita showkan grid lines ni? Contohnya kalau kita buat maklumat kat sini, kita dah tulis maklumat, kan? Lepas tu contohnya kita masukkan gambar. Lepas tu kita masukkan teks lagi. Maka di sinilah fungsinya untuk kita paparkan ataupun kita hidekan grid lines. Contohnya bila kita buang, dia hanya menunjukkan kandungan isi yang terdapat di dalam Microsoft Excel kita. Tapi kalau kita buat grid lines, kita letakkan balik setting grid lines, maka ini adalah panduan untuk kita mengisi di mana kedudukan maklumat ataupun data kita nak masukkan. Bila kita tekan grid lines, maka dia akan nyorokkan garisan-garisan grid tadi. Kemudian formula bar. Formula bar yang ini. Ini kita panggil sebagai formula bar. Kalau kita tekan, maknanya kita hilangkan dia, maka formula bar tu hilang. Ataupun pada masa yang lain, bila kita nak buat kerja, kita tengok bahagian formula bar tu tak ada. Macam mana untuk kita adakan balik, untuk kita wujudkan balik formula bar? Kat sini tekan view dan tekan formula bar. Sama macam tadi tu. Kalau tiba-tiba akak kita ke
abang kita ke, ayah kita ke, kod-kod dia terlupa kan. Tiba-tiba ayah kata, alamak, mana garisan ni, siapa yang buang ni, nyorok ni, dah tak ada dah garisan, nak buat macam mana ni. Jadi awak datang ke ayah, relax ayah, insyaAllah saya boleh tolong. Caranya ialah tekan butang grid lines. Nah, dah ada. Maka awak jadi hero pada hari tersebut. Okey. Itulah pentingnya kita belajar IT kan. Sikit-sikit pun kita dapat kongsikan manfaatnya kepada orang lain. Tu contoh. Takkanlah ayah awak tak tahu kan. Baik. Kita dah belajar tadi grid lines. Ini cara nak hilangkan. Bukan nak hilangkan. Cara untuk kita nyorokkan dan kita paparkan semula. Kemudian formula bar dekat bahagian atas ni namanya formula bar. Kita boleh nyorokkan dia dan kita boleh kembalikan dia seperti asal. Dan kemudian ada heading. Heading ni ialah label untuk lajur dan juga untuk baris. Heading ni ialah ni paparan untuk kolom dan juga row. Kita boleh nyorokkan dia. Ini ada kerja-kerja tertentu yang kita tak perlu sangat merujuk kepada tu. Jadi untuk selesa kita buat kerja, kita boleh nyorokkan dia. Sama macam kes tadi, kalau tiba-tiba mak awak kata, mana ni urut-urut ke atas ni dengan angka-angka kat tepi ni tak ada, macam mana ni? Awak dah rosak dah Microsoft Excel ni. Awak pun datang kat mak awak. Ibu, mama, Umi jangan bimbang. Saya boleh tolong insya-Allah. Sinilah anak tekan dekat bahagian heading, dia sudah ada, maka awak jadi hero pada masa tu. Okey. Kemudian apa lagi yang terdapat pada view, iaitu zoom, 100% zoom dan zoom to selection. Baik, kita pergi dekat bahagian zoom dulu. Bila kita tekan zoom, sekarang ni adalah paparan dia 100%. Kita boleh zoom in dan kita boleh zoom out. Maknanya kita nak besarkan ataupun nak kecilkan paparan ni pun boleh. Contohnya kita nak zoom 200%. Tengok apa jadi. Tekan OK. Ni 200% daripada yang asal. Sekarang ni dah besar sangat. Macam mana nak kembali asal? Mudah saja. Kita pergi dekat 100% zoom. Maka dia akan kembali kepada paparan asal. Cuba kita tekan. Nampak? Hebat tak? Kalau kita tekan 25% paparan dia, tekan OK, maka dia akan zoom out. Maka kita akan nampak lagi banyak paparan pada muka surat-muka surat yang lain. Ini sekadar untuk kita melihat secara keseluruhan muka surat-muka surat yang lain. Untuk kembali kepada asal, tekan mana? Siapa ingat? Tekan 100%, 100%. Tekan, dia akan kembali asal. Ini adalah fungsi zoom dan juga 100% zoom. Apa pula fungsi zoom to selection? Fungsi zoom to selection, contohlah tulisan ni kecil lah katalah. Kita alihkan dulu Ultraman ni. Katalah tulisan ni terlalu kecil. Kita letakkan di dalam 8. Ataupun kita letak saiz dia lagi kecil. 5. Kecil sangat. Kan? Jadi kita nak tengok apa yang ditulis kat sini kecil sangat ni. Kan? Kita tulislah satu. Nampak tak kita tulis apa? Tak nampak kan? Jadi untuk kita tengok tulisan ni, kita kena zoom out. Ada dua cara. Satu, kita gunakan zoom yang tadi ni dan kita letakkan zoom sampai 200%. Ataupun kita boleh gunakan zoom to selection. Selection maknanya kita boleh pilih kita nak zoom apa. Kita nak zoom tulisan yang kecil ni dan kita terus tekan. Oh, tulis ayam. Baru nampak. Macam mana kita nak kembali ke paparan asal 100%, tekan 100%. Faham kegunaan zoom to selection? Nampak tak nombor berapa ni? Nampak tak nombor berapa? Tak nampak kan? Jadi kita pergi dekat view dan kita pergi dekat tulisan yang kita nak zoom dan tekan zoom to selection. Nampak? Nombor berapa tu? Nombor 5. Kan? Itu fungsi zoom to selection. Maknanya kita nak zoom
kita nak besarkan bahagian-bahagian yang tertentu. Kita nak zoom ke Ultraman pun boleh. Okey, itu saja pendedahan untuk hari ini dalam kemahiran Microsoft Excel, iaitu apa yang terdapat di dalam butang view dan bagaimana untuk kembali ke paparan asal sekiranya dia berubah, tidak seperti biasa. Jadi cukup setakat ni pelajaran kita pada hari ini. Jadi tugasan anda pada hari ini ialah jawab kuis pada pautan yang telah disediakan. Sampai jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan. Stay at home. Doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Rajin-rajin solat. Rajin-rajin tolong mak dan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.